Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya muliakan Alijatan Kuasa Surau Al-Rabbitin, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Pertama sekali marilah sama-sama kita bersyukur di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita sekali lagi pada malam ni. Alhamdulillah, hari ini kita berada pada 16 Rajab. Yang mana bulan Rajab ni tuan-tuan, bulan Rajab ni Allah Subhanahu wa taala ketika dia cipta langit dan bumi lagi, dia dah tetapkan bulan Rajab adalah bulan haram. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah, fi kitabillah. Dalam ketetapan Allah, hari dia menciptakan langit-langit dan bumi. Daripadanya, iaitu daripada 12 tu, ada 4 bulan haram. Minha arba'atun hurum. Zalikad dinul qayyim. Demikian itu adalah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka jangan kamu zalimi padanya, yakni pada bulan-bulan haram itu, khususnya pada bulan-bulan haram itu, anfusakum, diri-diri kamu. Jadi tuan-tuan, bulan haram ni Allah Ta'ala dah cipta, maknanya Allah dah tetapkan pada kejadian langit dan bumi ini ada 4 bulan haram. Jadi pengetahuan tentang bulan haram ini diwarisi oleh orang-orang Arab. Sebelum daripada Nabi datang lagi, orang Arab dah tahu ada 4 bulan yang haram. Haram tu apa tuan-tuan? Haram untuk orang-orang mencemarkan kesucian bulan tu. Jadi Arab dulu dah tahu dah. Jadi apa benda yang paling mencemarkan, yang menodai kesucian bulan itu, dan semua orang akan rasa kalau ada benda itu berlaku, semua orang akan rasa bulan itu tercemar. Apa dia tuan-tuan? Peperangan. Betul. Jadi Arab daripada dulu lagi dah tahu bulan haram tak boleh perang. Tak boleh perang. Datang Islam dia tambah lagi lah kesucian ni. Tapi Arab dulu dah tahu dah bulan ni tak boleh perang. Jadi diwarisi dah, memang dia orang takkan perang. Kalau dia orang perang juga, ia telah menghina kabilah dia orang. Perang ni bukan, kadang-kadang perang ni kadang-kadang isu kecil je, isu pasal kuda je. Berperang-perang racing kuda, kalah. Kabilah yang kalah tadi perang dengan yang menang. Kadang-kadang macam tu. Arab tu begitu senang nak perang. Dan kadang-kadang perang Arab jahiliah, saya kata bukan selepas Islam, jahiliah. Jadi sebelum Islam dia orang perang tu kadang-kadang sebab kadang-kadang racing kuda je. Kadang-kadang kita punya bekalan ni dah kurang. Bekalan makanan dah kurang. Jadi macam mana nak dapat bekalan makanan yang paling copek? Tanam lah ambil kan. Tanam nak beli. Kan? Jadi macam mana? Perang dengan satu kabilah yang ada lebih sikit. Kan? Kita lebih senjata, dia lebih gandum ke apa. Kita menang, kita ambil dia punya. Jadi tapi 4 bulan ini masyarakat Arab telah tahu yang ni tak boleh. Jadi apa 4 bulan itu? Nabi SAW terangkan balik di dalam hadis untuk lebih jelas kepada pengikut ataupun umat dia. Nabi beritahu as-sanah 12 syahra. Setahun ada 12 bulan. Tuan-tuan, jadi Allah Ta'ala cipta langit dan bumi. Ketika dia cipta langit dan bumi ni, dia dah tetapkan bumi ni mesti 12 bulan. Mesti 12 bulan. Jadi kalender kebanyakannya, kalender dalam dunia ni bukan ada Masihi dengan Hijri je.
Kalender dalam bumi ni banyak, dalam dunia ni banyak tuan-tuan. Kalender Mesir kuno ada, kalender Syria lama ada, kalender Parsi ada, kalender Hindu ada, kalender Buddha ada. Tetapi majority kalender 12 bulan. Kalau you cuba kira lain, dia tak boleh sama balik, dia tak boleh jumpa balik kan. Tapi ada kalender yang kira 10 bulan, 10 je kira. Kalender Rom lama kira. Tapi akhirnya kalender-kalender yang macam ni orang tinggalkan lah, sebab dia tak sama. Okey. Maaf tuan-tuan, gatal sikit tekak ni. Okey, jadi Nabi SAW terangkan dalam setahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, daripadanya ada 4 bulan yang haram. Nabi beritahu, Nabi terangkan balik ayat Quran tadi. Salasun mutawaliyat, 3 yang berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah wa Muharram. 3 yang betul-betul. Lagi satu ni Nabi sebut wa Rajabu Mudhar, dan Rajab Mudhar. Dan Rajab Mudhar ma baina Jumada wa Sya'ban. Dan Rajab Mudhar yang terletak di antara Jumada, yakni Jamadil Akhir, dan juga Sya'ban. Jadi ada tiga yang betul-betul dan satu tengah-tengah, iaitu Rajab Mudhar. Menarik juga bila Nabi SAW sebut tu Rajab Mudhar. Rajab tu bulan lah. Rajab tu tuan-tuan, Arab namakan dia Rajab. Rajab ni datang daripada perkataan rujuk. Rujuk iaitu ta'zim, membesarkan. Jadi Arab dulu dah tahu dah bulan ni bulan yang dibesarkan. Tapi Nabi bila disebut Rajab tu, disebut Rajab Mudhar. Kenapa Nabi SAW sebut Rajab Mudhar? Mudhar ini nama kabilah, kabilah Arab. Yang mana kabilah ni kalau ikut Mudhar ni, silsilah tu sampai juga kepada Nabi. Nabi juga sebahagian daripada kabilah Mudhar. Cuma Nabi bila sampai pada Fihr ni atuk kepada atuk Nabi lah. Fihr ni orang kenal juga sebagai nama lain dia Quraisy. Jadi Nabi adalah kabilah si Fihr ni tadi, kabilah Quraisy, kan? Quraisy tu dia mungkin anak cucunya ramai, duitnya banyak. Jadi orang kenal keturunan dia siapa? Fihr ni tadi, Quraisy. Tapi Quraisy ni kalau ikut susu galo tu, Mudhar ni pun salah satu daripada keturunan Fihr ni tadi. Dan kalau keturunan Fihr maknanya keturunan Nabi SAW. Nabi sebut Rajab Mudhar sebab masyarakat Arab, walaupun dia hormat bulan ni, ada ompek bulan yang haram, mereka takkan berperang. Tetapi mereka ada helah. Apa helah dia? Dia akan katakanlah kan, dia nak perang dengan orang tu. Ni dah hujung bulan Jamadil Akhir, 29 Jamadil Akhir contohnya. Tapi nak perang. Perang ni biasanya habis seminggu ke, 2 minggu ke. Kadang-kadang tahun tuan-tuan 2 tahun, 40 tahun pun perang. Tapi kalau perang ni mungkin lama lah. Jadi katakanlah hujung Jamadil Akhir nak perang juga. Kalau lepas Jamadil Akhir bulan Rajab. Jadi dia orang tak boleh nak perang dah. Macam mana nak buat ni? Kita alihkan bulan Rajab. Pandai tak ada bang? Kita tak boleh nak perang bulan Rajab. Jadi tahun tu kita alihkan bulan tu. Kita kedepankan bulan Rajab. Ataupun kita cancel dia tarikh bulan Rajab. Tahun tu tak ada bulan Rajab. Ada, ini perangai ada. Al-Quran ada sebut perangai ni. Al-Quran sebut sebagai An-Nasi. Innaman nasi ziyadatun fil kufr. Sesungguhnya An-Nasi ni tadi yang cuba tangguh bulan, kecoh sikit kan, tahun ni tak ada bulan Rajab, adalah tambahan kepada kekufuran. Jadi Islam ni tuan-tuan, dia datang bukan sekadar datang dengan hukum, dan dia tetapkan juga bulan dah tak boleh berubah dah. Tak boleh dah. Perangai ni no, selepas Nabi datang no, tak ada ubah-ubah. Perangai An-Nasi ni tadi. Jadi saya sebut tadi Rajab Mudhar. Nabi sebut Rajab Mudhar sebab bila orang-orang Arab buat perangai alih-alih bulan ni, dan bulan yang biasanya dia orang alih, boleh jadi yang biasanya yang paling banyak bulan haram yang dia alihkan adalah bulan Rajab. Sebab Rajab ni duduk tengah-tengah. Kalau bulan yang tadi tu 3 berturut-turut susah. Kan kalau alih nak jadi apa pula yang lepas ni? Ni nak jadi apa pula? Kan jadi susah. Rajab ni tengah-tengah jadi senang sikit nak alih.
Jadi banyaknya alih bulan Rajab. Walaupun Arab suka buat bagian ni, tapi ada satu kabilah, nama dia kabilah Mudar, yang takkan buat perangai ni. Dia takkan alih-alih. Sebab tu Nabi sebut Rajab Mudar. Yang mana Mudar takkan alih-alih bulan. Jadi disebabkan itu Nabi namakan Rajab Mudar, yang mana orang Mudar itu lebih dia punya hormat pada bulan Rajab berbanding kabilah lain. Jadi tuan-tuan, Allah SWT sebut tadi apabila dia bagi tahu ada 4 bulan haram, Allah SWT sebut hujung tadi tu, zalikat dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Maknanya apabila kita beragama, kita mesti tak boleh ubah-ubah bulan lah. Lepas tu Allah sebut lagi, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kamu zalimi diri-diri kamu padanya. Yakni apabila salah satu bendanya kita tak berperang, kita tak mulakan peperangan pada benda. Benda-benda yang boleh mencemarkan, kita musuh orang pada bulan ni ke, kita mula buatlah benda-benda yang boleh mencemarkan, kita tak buat. Dan apa lagi maksud fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kamu zalimi diri kamu padanya? Antara maksud dia adalah yang difahami oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi SAW, yang dikenali sebagai turjumul Quran, atau turjumanul Quran, iaitu orang yang paling menterjemahkan Al-Quran, yang paling faham Al-Quran lah. Tapi bukanlah mesti semua pendapat Ibnu Abbas betul, tak kan? Tapi dia antara yang hebatlah tentang Al-Quran ni. Jadi apa yang Ibnu Abbas faham, Allah kata jangan zalimi diri kamu padanya, itu Ibnu Abbas kata sesiapa yang menzalimi, iaitu melakukan dosa pada bulan-bulan haram ini, dosanya digandakan. Buat dosa bulan haram, dosa digandakan. Sebab Allah dah kata dah, ada 4 bulan haram. Ini 4 bulan ni, you mesti betul-betul jaga kesucian dia dan jangan buat dosa. Jadi kalau ada orang yang buat dosa, maknanya dosanya juga digandakan. Di samping itu, bukanlah kita ancamannya lebih, tak. Tapi kalau siapa yang buat pula kebaikan, pahalanya pun digandakan. Itu maksud fala taslimu fihi anfusakum. Jadi tuan-tuan, sikit sebanyak untuk mengingatkan kita kini berada pada bulan-bulan yang mulia di dalam Islam, bulan haram. Dah 6 boleh dah setengah daripada bulan Rajab. Amma berkaitan dengan apa-apa kelebihan, ada tak kelebihan bulan ni? Nabi ada bagi tahu tak bulan ni lebih apa? Tak ada. Tak ada hadis yang sahih. Bulan ni siapa ni akan lebih dapat ini, tak ada. Tak ada hadis yang sahih. Para ulama buat kesimpulan, tak ada. Kalau ada, maksudnya dia sama ada dhaif atau terlalu dhaif atau palsu, itu ya. Tak ada. Jadi kita tak ambil lah benda-benda ni. Tak ada apa-apa kelebihan berkenaan bulan ni. Cuma kita kena jaga, semua pahala digandakan, dosa juga digandakan. Itu kita kena tahu. Dan ada tak amalan-amalan khusus yang boleh kita lakukan pada bulan Rajab ni? Ada tak puasa khas bulan Rajab? Ada tak solat sunat khas bulan Rajab? Semuanya tidak ada. Kadang-kadang orang tunggu sangat, apa nak buat ni kan? Kau buat ialah bondo yang Nabi besok buat itu pun tak terbuat dah. Kan tak terbuat dah. Isnin Khamis puasa, buat kan tak buat dah. Puasa 3 hari putih, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, tak buat pun. Nabi zikir pagi dan petang, banyak buat, tak buat kan? Nak tunggu bondo special. Benda special biasanya dia macam scam lah. Bila bondo tu bunyi sedap pun dah banyak scam kan. Hari ni scam kan. Tuan, masuk hari ni 100, esok dapat 200. Tak ada dah, itu semua scam kan. Jangan percaya. Jadi tidak ada apa-apa amalan, tapi tak perlu ke kita beramal? Kita beramal. Dan antara kelebihan bulan haram, yang pertama sekali adalah disunatkan untuk berpuasa pada bulan-bulan haram. Bulan haram memang diketahui sunat untuk berpuasa, walaupun kita tak puasa Isnin Khamis kan. Kita nak puasa Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, contoh yang 4 hari kan, boleh. Sebab bulan haram itu memang sunat untuk berpuasa. Jadi puasalah pada mana-mana hari dalam bulan haram. Apa lagi yang boleh kita buat? Kita jauhi benda-benda yang haram, kita tambahkan amalan-amalan, kita gandakan amalan-amalan yang sedia ada. Okey tuan-tuan, habis tentang mukadimah bulan Rajab, tuan-tuan, bulan Rajab. Nanti bulan depan jumpa Syaban, kita cerita Syaban pula. Okey, jadi kita sambung kita punya kuliah ni tuan-tuan, berkenaan dengan
kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, syarah kepada Al-Aqidah Al-Wasithiyah, yang asalnya ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan disyarahkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Jadi matan kita yang terakhir itu adalah pada muka surat 133. Saya akan ulang satu matan yang last kita belajar itu, nak ingat balik, recall. Dia kalau pembelajaran tu, kalau kita masuk sekolah kan, ngajar kat sekolah, dia kena masuk kelas tu, cerita balik hari tu cerita apa kan. Macam tu lah. Dalam kuliah pun kena cerita balik. Kan, sebab tak ada orang ingat tu kan. Tak ada betul. Dia jangan cakap orang, cikgu dia pun tak ingat tu. Okay. Jadi saya ingatkan diri saya juga. Wa huwa subhanah, dan dialah, matan yang terakhir ni, wa huwa subhanahu qad jama'a fima wasafa wa samma bihi nafsahu bainan nafyi wal isbat. Dan dialah maha sucinya, iaitu Allah, telah menghimpunkan pada apa yang telah dia sifatkan dan dia namakan dengannya dirinya di antara nafi dan juga isbat. Allah Ta'ala ini, dia kumpulkan apa yang dia namakan dan juga dia sifatkan diri dia di dalam Al-Quran di antara dua, iaitu isbat dan juga nafi. Baik. Kenapa Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata Allah himpunkan dua benda ni, nama dan sifat dia, di antara isbat dan nafi? Kerana para ulama telah membahas, telah membahagikan sifat-sifat Allah kepada dua. Yang pertama, sifat al-musbitah, musbatah, as-sifat al-musbatah, sifat yang disabitkan pada Allah. Dan satu lagi dipanggil as-sifat al-manfiyah, sifat yang dinafikan oleh Allah SWT. Jadi sifat-sifat musbatah ni yang disabitkan kepada Allah ini, contohnya kalau kita buka Al-Quran, kita jumpa qul huwallahu ahad. Allah kata, katakanlah dialah Allah Ahad, yang satu. Jadi kita tahu yang esa, yang satu. Jadi apabila kita baca tu, kita tahu sifat Allah, antara sifat Allah, Allah adalah satu. Satu ataupun esa tadi. Jadi itu adalah dinamakan sifat-sifat yang disabitkan untuk Allah. Kalau kita baca pula ayat kursi, wala yuhitu nabihi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Dan tidak ada yang menguasai sesuatu pun daripada ilmunya illa bima syaa, kecuali apa yang dia kehendaki. Tidak ada yang menguasai sesuatu pun daripada ilmunya kecuali apa yang dia kehendaki. Jadi kita tahu kat situ bila kita baca, oh Allah itu ada ilmu. Sifat Allah ada ilmu, dan dia ada satu sifat lagi di belakang tu, illa bima syaa, kecuali apa yang dia kehendaki. Allah ada ilmu dan Allah ada kehendak. Yang tu semua dipanggil sebagai sifat musbatah. Okey. Dan ada juga sifat yang dipanggil sifat manfiyah, yang mana bila Allah Ta'ala cerita tentang diri dia nafikan benda tu. Okey. Contohnya apabila Allah kata laisa kamitslihi syai', laisa kamitslihi syai', tidaklah sepertinya ini sesuatu apa pun. Allah beritahu tentang ni, tapi dalam bentuk nafi. Tidaklah sepertinya ini, iaitu Allah, sesuatu apa pun. Jadi satu benda pun tak sama dengan Allah. Itu nama sifat manfiyah. Ataupun Allah Ta'ala sebut mattakhadallahu min walad, tidak mengambil Allah itu daripada anak, ataupun Allah tidak mempunyai anak. Maksud dia, Allah tidak mempunyai anak. Bila dia cerita tentang diri dia kata tak. Yang tu namanya sifat manfiyah. Okay. Jadi kita cerita last kali tentang sifat musbatah dan juga sifat manfiyah. Tapi adakah kalau kita jumpa semua ayat Quran tu, kita jumpa cerita tentang Allah ni, adakah semua kita boleh isbatkan kepada Allah? Kita kata inilah sifat Allah. Adakah semua? Tak. Tak. Kita dah bahaskan juga minggu lepas, ada 3 kategori. Yang pertama, kalau sifat itu memang baik dan tidak ada kekurangan, yes, kita boleh isbatkan terus kepada Allah. Tetapi kalau ada unsur yang macam saya sebut,
wa makaru wa makarallah. Mereka merancang tipu daya dan Allah pun merancang tipu daya. Jadi perkataan merancang tipu daya tu, dia kena ada batas sikit lah. Jadi kita tak boleh kata Allah adalah Tuhan yang merancang tipu daya, tak boleh lah. Sebab Allah hanya melakukan tipu daya kepada orang yang nak melakukan tipu daya, tapi dia bukan Tuhan yang menipu daya. Jadi bukan semua kita isbatkan kepada Allah. Boleh faham tuan-tuan? Okey. Dan yang ketiga, kalau sifat itu memang tak elok, kan? Tak elok. Contohnya, Allah cerita tentang orang-orang munafik, yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu, mereka itu cuba nak tipu. Khadi' perkataan ni, khidak ni maknanya menipu lah, cuba nak kelentong, cuba nak kelentong Allah. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah yang kelentong dia orang, dan Allah yang tipu dia orang. Yang tu tak boleh. Yang tu, yang ada perkataan macam tu, kita tak boleh. Tuhan adalah Tuhan yang kelentong, tak boleh. Yang tu tak, sebab itu ada sifat kekurangan. Jadi sifat yang baik sahaja baru boleh kita isbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi itu antara perbincangan Allah mengumpul ataupun Allah menghimpunkan di antara nama dan sifatnya, di antara isbat dan juga nafi tadi. Okey, habis cerita tentang isbat dan nafi. Belum habis. Okey, dan di antara nama-nama Allah tadi yang telah ulama isbatkan tadi, nama-nama Allah, nama-nama Allah ada berapa yang kita tahu? Nama-nama Allah ni Nabi sebenarnya tak bagi tahu pun. Nabi bagi tahu 99 yang kita tahu, kan. Tetapi Nabi tak bagi tahu pun apa dia. Siapa yang himpunkan dia ni? Para ulama. Ya, ulama dah himpunkan dah. Nabi kadang-kadang dia bagi tahu, macam dia bagi tahu ada nama Allah Ismullahil Azam, ada nama Allah yang paling agung. Nabi tak bagi tahu apa dia. Siapa yang cari? Ulama. Jadi ulama ada list kan, ada 7, ada 8 Ismullahil Azam. Begitu juga dengan nama-nama Allah, ada 99. Jadi ulama cuba himpunkan daripada ayat Al-Quran ni tadi. Dapatlah yang kita nyanyi sekarang, budak-budak nyanyi, budak-budak pasti nyanyi sekarang, kan. Nas'aluka ya man huwallah allazi la ilaha illa huwar rahman ar-rahman ar-rahim al-malik al-quddus. Okey, di kalangan 99 tu, tapi ada juga khilaf. Contohnya Tuhan yang muntaqim, muntaqim. Tuhan muntaqim maksud dia, kan, ada perkataan muntaqim. Kalau kita cari dalam 99 tu ada muntaqim. Muntaqim tu maksud dia membalas dendam, kan. Jadi yang tu tak boleh. Kalau ikut kaedah kita tadi, tak boleh. Tak boleh. Sebab Allah hanya membalas dendam bila ada orang cuba kacau. Itu sebab tu dia ada pembatasan. Yang baik sahaja sepatutnya. Kalau ada macam tipu daya, wa makaru wa makarallah tadi, tipu daya, kita tak isbat. Okey, itu antaranya lah. Okay. Tetapi di dalam nama-nama tadi tu, katakanlah kita terima semua tadi tu, 99 nama Allah, ada yang bersifat negatif dan ada bersifat positif. Kebanyakannya adalah positif. Ar-Rahman, penyayang. Ar-Rahim, penyayang juga. Cuma ada maksudlah dua-dua ni tadi. Al-Malik, raja, dan semua itu positif. Tapi ada yang maksud dia negatif. Negatif ni maknanya nampak macam tak bagus. Contohnya perkataan As-Salam, nama Allah. As-Salam, apa maksud As-Salam? As-Salam maksud dia selamat. Selamat daripada apa? Selamat daripada kecacatan, selamat daripada aib. Itu maksud dia. Sebab tu maksud salam itu dia macam maksud negatif. Yang lain tu memang donga pun dah, oh ini positif, kan, baik, penyayang. Tapi salam baik, selamat daripada kecacatan, selamat daripada bondo-bondo yang buruk. Itu maksud as-salam. Okay. Dan antara contoh yang lain juga Al-Quddus, yang suci. Suci daripada apa? Suci daripada bondo-bondo yang kotor, suci daripada benda-benda yang cacat, yang aib. Itu maksud yang dia syarah, kita tengah syarah ni sebenarnya kata-kata Syekhul Islam tadi, nama-nama Allah dihimpunkan di antara isbat. Kita isbatkan, kita tetapkan kepada Allah, dan juga kita nafikan daripada Allah. Itu maksud isbat dan nafi. Okey, habis. Yang tu minggu lepas ni, tuan-tuan. Okey, hari ni baru nak masuk matan yang baru. Matan yang baru. Okey, kita masuk matan yang baru.
Fala udula li ahli sunnati wal jamaah. Muka surat 140 kalau kita Indon ni, kalau kitab Arab cari fala udula. Fala udula li ahli sunnati wal jamaah amma jaa bihil mursalun fa innahu siratul mustaqim siratul ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin. Itu adalah matan kita hari ni. Jadi dia sambung. Selepas dia kata Allah itu menghimpunkan namanya di antara isbat, penetapan dan juga menafikan, maka dia kata, maka tidak ada penyimpangan bagi ahli sunnah wal jamaah. Siapa ahli sunnah? Orang yang berpegang di atas sunnah. Dan jamaah, iaitu jamaatus sahabah, yang berpegang kepada sunnah Nabi. Dan juga jamaah ni jamaatus sahabah. Jamaah ni jangan kita ingat jamaah kita ni lah, jamaah surau murabitin ni, tak. Jamaah tak, jamaatus sahabah. Majoriti jamaah sahabah tu, siapa yang berpegang pada jalan Nabi dan jamaah sahabah itu, dia tidak akan menyimpang. Apa yang amma jaa bihil mursalun, terhadap apa yang dibawa dengannya al mursalun, para rasul. Fa innahu siratul mustaqim, sesungguhnya ia adalah jalan al mustaqim, yang lurus. Al-Mustaqim ni pun menarik juga. Saya ada dengar satu tafsir, Ihdinas siratal mustaqim. Sirat tu sendiri dah maksud lurus dah. Jalan yang lapang. Sirat maksud dia jalan. Dia bukan jalan yang kecil tak. Dia jalan yang lapang. Dan dia maksud dah lurus dah. Sebab Arab ada panggil surat. Surat maksud dia pedang yang lurus. Pedang Arab kan ada yang, kalau tengok pedang Arab macam mana? Dia macam sengit sikit kan. Kalau tengok pedang Arab, tuan-tuan biasa pergi museum kau tengok peninggalan pedang Sayyidina Ali kau, dia akan nampak pedang dia sengit. Yang ni Arab tak panggil surat. Surat, kalau surat tu dia pedang luih, macam pedang kalau kita tengok tentera-tentera negara Rom, orang Rom, tentera-tentera salib tu, kalau kita tengok pedang ni luih, yang tu panggil surat. Jadi surat tu sendiri dah bermaksud luih. Ya Allah tambah lagi mustaqim. Mustaqim tu ulama terjemahkan juga sebagai luih. Tetapi ada yang saya dengar tu maknanya mustaqim, dia kata datang daripada perkataan qama. Qama maksud dia berdiri. Mustaqim maknanya dia bukan setakat lurus, dia tegak. Jadi tunjukkan kami di atas jalan yang tegak. Jadi orang yang berada di atas ni tuan-tuan, pandangan dia macam mana? Pandangan dia sama tak dengan orang yang duduk tingkat 27 dengan tingkat 3? Kan? Tak sama kan? Kita dapat tingkat 27, kita nampak lebih luas, kita lebih nampak. Kalau kita duduk Kuala Lumpur tu kan, biasa tuan-tuan ke Kuala Lumpur nampak, kita nampak pandangan, kat situ kita nampak. Orang tingkat 3 tu tak nampak. Dia nampak tu parking, dia nampak lah kan, dia tak nampak lopeh, betul dia tak nampak. Jadi orang yang mustaqim ni, dia pandangan dia, kita minta Allah tunjuk kita jalan yang mana kita tinggi daripada atas, kita nampak pandangan yang lebih baik. Dan satu lagi maksud yang sama juga membawa maksud, bila kita tinggi, kalau kita jatuh, teruk tak orang yang jatuh? Teruk lah orang yang tinggi tu jatuh. Jadi orang ni kalau dia tinggi, jatuh dia lagi teruk. Jadi impact dia lebih dahsyat daripada orang yang tingkat 3 tadi, boleh hidup kan, tingkat 27 memang. Okey, jadi kita bukanlah nak kesan tu, tapi kita nak orang yang nampak pandangannya lebih jelas terhadap agama ni. Ihdina fa innahu siratul mustaqim. Sesungguhnya dia adalah jalan yang mustaqim, yang lurus. Ataupun kalau kita ikut maksud yang saya dengar tafsiran tu, mustaqim maksud dia togak ke atas, mustaqim. Okey, siratul ladzina, jalan yang mereka itu an'amallahu alaihim, yang Allah berikan nikmat ke atas mereka. Tuan-tuan, nikmat ni apa? Semua benda adalah nikmat. Jadi para ulama membahagikan nikmat kepada dua. Nikmat dipanggil nikmat umum dan juga nikmat khusus. Nikmat umum semua orang dapat. Umum semua orang dapat. Orang Islam ke, orang mukmin lah, orang mukmin ke, orang kafir ke, dapat semua nikmat ni. Apa nikmat dia? Apa sajalah, kehidupan, rezeki, makanan, keluarga, harta, kesemua ini Allah Ta'ala bagi
kepada semua orang. Dan ada satu lagi nikmat yang dipanggil nikmat khusus. Nikmat khusus maknanya orang yang beriman sahaja dapat, iaitu khusus tu nikmat pun nikmat iman tu lah. Contohnya nikmat kita dapat agama ni, nikmat agama itu sendiri. Yang keduanya adalah nikmat beragama, nikmat iman, nikmat ilmu contohnya. Jadi orang-orang yang beriman ni tadi, dia dapat ilmu berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dapat ilmu yang betul berkenaan dengan Allah Taala. Itu juga adalah nikmat. Jadi kita bahagikan nikmat itu terbahagi kepada dua. Satu umum, satu khusus. Tetapi tuan-tuan, yang khusus ni tadi kepada orang-orang beriman, dia adalah benda yang umum kepada golongan-golongan yang kita sebutkan tadi, iaitu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Empat ni, kalau nikmat iman itu bagi mereka adalah nikmat iman, nikmat apa? Amal, nikmat ilmu ni tadi adalah benda yang umum bagi mereka, nabi, siddiq, syuhada dan juga salih. Kerana mereka ada satu lagi nikmat yang khas untuk mereka sahaja. Apa dia? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Golongan-golongan ni Allah Ta'ala dia kata, dia berikan kepada mereka, kami turunkan kepada engkau Al-Kitab. Nabi ataupun para rasul dia dapat kitab kadang-kadang. Jadi dia lebih daripada orang mukmin. Kita dapat kitab, kita tak dapat. Kita belajar daripada apa yang diturunkan kepada Nabi SAW. Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka hikmah. Kadang-kadang hikmah. Okay. Jadi apa hikmah tu? Maksud dia kebijaksanaan. Kalau tafsiran Al-Imam Syafi'i, hikmah itu apa yang Nabi SAW lakukan, itu hadis. Kalau ikut dapat Imam Syafi'i tentang maksud hikmah. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala ajar golongan ni tadi, wa'allamaka ma lam takun ta'lam, dan dia ajarkan kepada kamu apa yang kamu tak tahu. Kadang-kadang dia ajar kepada Khadir, Khadir ataupun Khidir, setengah orang panggil Khadir ataupun Khidir. Nabi Musa jumpa dia untuk belajar benda yang Allah turunkan kepada dia. Jadi dia ada lebih satu lagi nikmat yang lebih special daripada semua orang mukmin. Boleh faham? Jadi kita minta Allah Ta'ala ataupun matan ni tadi, dia kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia tidak akan menyimpang daripada para rasul, kerana ia adalah jalan siratul mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang telah dikurniakan kepada orang-orang yang telah diberikan nikmat ke atas mereka. Nikmat tadi kita dah cerita, nikmat apa? Dua, umum dan khusus. Okey, siapa yang dapat nikmat ni tadi? Kita sebut minan nabiyyin, nabi-nabi dapat nikmat ni. Dia memang dapat nikmat. Nabi ni, apa beza nabi dengan rasul ke tuan? Kalau kita belajar kat sekolah, saya tak tahu, masa zaman saya belajar dulu, apa beza nabi dengan rasul? Dia akan cakap rasul dapat wahyu, lepas tu dan sebarkan. Nabi dapat wahyu dan untuk diri sendiri. Okey. Jadi takrifan ataupun takrifan benda ni dipertikailah. Sebab yang betulnya, kalau manusia pun, kalau kita pun dapat ilmu, kita kena sampaikan. Takkan Nabi dapat untuk diri dia, tak mungkin. Jadi takrifan yang paling tepat bagi saya adalah Rasul dapat wahyu, Nabi pun dapat wahyu, dan kedua-duanya kena sebarkan. Tapi apa beza mereka berdua? Rasul didatangkan dengan satu syariat yang baru, undang-undang yang baru. Sebab tu syariat Nabi Muhammad, dia Rasul kan, dengan syariat Nabi Musa, Rasul juga berbeza. Dia ada satu syariat, peraturan yang baru. Kalau tak, di antara Rasul dengan Rasul tu, tak ada Rasul, Nabi-Nabi yang datang tu, Nabi-Nabi, dia akan ikut Nabi, Rasul, syariat Rasul yang terakhir tu. Boleh faham tuan-tuan? Okay. Itu maksud Nabi dan Rasul tadilah. Okay, jadi kita ulang balik apa ni?
patah balik di kalangan nabi-nabi. Nabi-nabi orang yang dapat wahyu dan menyebarkan juga wahyu, mengajarkan manusia benda itu. Was-siddiqin. Siddiqin ni siapa pula? Siddiq ni tuan-tuan. Siddiq ni maksudnya datang daripada perkataan siddiq lah, siddiq sadaqah. Siddiq ni maksud dia orang yang membenarkan. Siddiq adalah orang yang membenarkan. Kalau kita bagi tahu saya tadi sikit lagi kan nak langgar kereta contoh orang tu, ui macam mana kau, dia tahu, dia percaya kan, maksud dia membenarkan kisah kita tu. Itu maksud siddiq. Jadi siddiq adalah nama yang diberikan kepada orang yang membenarkan apa sahaja Allah dan Rasulnya bagi tahu. Allah bagi tahu macam ni, Rasul sampaikan kepada kita, kita terus yo, yang tu adalah siddiq. Jadi ada tak orang siddiq lagi hari ni? Ada tuan-tuan. Siapa? Orang yang dipanggil revert ni, orang yang masuk Islam kerana dia percaya. Orang yang masuk Islam ni maksudnya dia asal lahir Kristian ko, lahir Buddha ko, tiba-tiba dia dapat mesej Islam, dia kata yang ni betul, yang tu adalah siddiq. Kalau kita nak faham perkataan asal tu siddiq, kita kadang-kadang belum sampai lagi tahap tu, kadang-kadang umur dah 60-70 tak sampai lagi tahap ini yang betul, tak, kita tak sampai lagi kadang-kadang. Tapi orang-orang yang Allah Ta'ala beri hidayah itu dia dah sampai tahap siddiq. Okey. Tapi makna dia lebih luas sikit lagi lah daripada sekadar membenarkan. Dia bukan sahaja membenarkan apa yang Allah Ta'ala turunkan, dia juga adalah orang yang apabila melakukan sesuatu amal itu benar di dalam niatnya. Itu juga orang siddiq. Dia buat itu lillahi ta'ala. Dia tak pernah lah untung-untung ada YB nampak aku, so senang lah nak minta bantuan kau. Dia ada 2-3 niat dia, tak benar niat dia. Niat dia tak benar, dia ada double. Jadi benda ni antara benda yang susah juga lah untuk semua orang buat. Tetapi itu adalah benda yang patut kita usahakan. Kerana para salaf, salah. Dia kata, aku tidak, antara kata-kata para salaf dalam bahasa Melayu lah, aku tidak melawan diriku untuk meraih sesuatu seperti aku melawannya untuk meraih keikhlasan. Kita kadang-kadang berebut nak dapat itu, kita rebut kan. Kalau ada promotion ke orang sekarang kan, pukul 12 1 minit kan, ada 10 barang. Kalau boleh waktu tu murah, kita berebut kan, kita bersungguh-sungguh. Tapi apabila sampai untuk bersungguh-sungguh melakukan ikhlas tu, kita tak boleh nak buat. Kita tak bersungguh-sungguh, kita tak apalah, kau ikhlas lah. Macam tu lah kita punya niat. Okey, itu adalah siddiq. Siddiq wasyuhada. Syuhada ni siapa? Syuhada ni kalau kita faham, syuhada adalah orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid. Selain daripada tu, boleh difahami juga orang-orang yang mati syahid ni siapa? Adakah zaman Nabi ya? Tak. Sesiapa sahaja yang mati yang berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita punya perwira-perwira kita tiba-tiba kalau ada perang dengan tentera Sulu dekat mana Sabah tu kan, nak masuk kita punya, dia perang dan dia mati, kalau niatnya benar, dia adalah syahid, syuhada. Okey, itu juga syuhada. Okey, dan syuhada juga para ulama boleh dipahami daripada ayat ni, para ulama yang mana mereka ini so Allah Ta'ala sebut syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia, sebagai yang menegakkan keadilan, dan para malaikat serta orang-orang yang berilmu. Jadi Allah menjadikan para ulama sebagai saksi-saksi dengan apa yang Allah persaksikan untuk dirinya. Jadi para ulama menjadi saksi. Nabi menjadi saksi terhadap ulama. Nabi menjadi saksi kepada umatnya. Jadi yang nak faham benda ni pun ulama lah. Jadi ulama pula yang mengajarkan kepada manusia akan menjadi saksi kepada. Jadi syuhada itu adalah saksi. Jadi boleh dipahami juga, selain daripada orang-orang yang mati syahid, syuhada juga dipahami. Kalau ikut ayat Al-Quran ni adalah para ulama. Jadi kita ulang balik tadi, siapa yang kita minta Allah Ta'ala kurniakan jalan dia, jalan Nabi-Nabi, An-Nabiyyin.
wasiddiqin, orang-orang yang membenarkan tadi, wasyuhada, dan yang terakhir wassalihin, dan orang-orang soleh. Orang-orang soleh ni adalah orang yang melakukan kebaikan sama ada untuk dirinya dan juga orang lain. Okey, itu adalah maksud perkataan salihin. Mungkin nak kata tuan 8 3 tak apalah. 838 so ada dalam 10 minit okeylah. Kita baca sikit lagi. Diberi nikmat. Itu saja. Kita sambung sikit kita sambung lagi, okey. Kita masuk matan yang baru tuan-tuan okey. Kalau tak habis kita sambunglah. Masuk matan yang seterusnya, muka surat 149. Waqad dakhala fi hadhihi al-jumlah ma wasafa Allah bihi nafsahu fi suratil ikhlas allati ta'dilu sulusal Quran haitsu yaqul qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey. Maka telah masuk pada ayat ini apa yang Allah sifatkan dengannya dirinya di dalam surah Al-Ikhlas yang menyamai 1/3 Al-Quran. Okay, jadi kita nak faham dulu, dan telah masuk pada ayat ini apa yang Allah telah sifatkan dirinya pada dalam surah Al-Ikhlas. Ayat yang mana? Jadi dia ceritakan balik kat sini, ini adalah matan Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Dia tulis waqad dakhala fi hadzal jumlah, telah masuk dalam ayat ini apa yang Allah Taala sifatkan dirinya di dalam surah Al-Ikhlas. Ayat yang mana? Dia mesti balik matan yang tadi. Matan yang mana? Matan yang kalau ikut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dia kata matan yang Allah Taala bagi tahu, dia kumpulkan matan yang saya mula-mula cerita tadi. Matan yang mula-mula kita start dia tadi, Allah telah kumpulkan nama-nama dan sifatnya di antara isbat dan juga nafi tadi. Jadi ayat yang dia nak cerita sekarang ni telah masuk di dalam ayat ini apa yang Allah Taala sifatkan dirinya. Ayat ni ayat mana? Ayat isbat dan nafi tadi tu. Macam mana? Tajuk matan matan Syekhul Islam Ni sebab kita sebenarnya hanya baca matan. Yang saya baca panjang-panjang tu semua adalah syarah dia. Okay, yang kita nak fokus adalah pada matan. Okay. Jadi Syekhul Islam kata yang nafi dan isbat tadi telah masuk di dalam satu surah yang dinamakan surah Al-Ikhlas. Kenapa dinamakan surah Al-Ikhlas tuan-tuan? Surah tu ada tak masuk ikhlas kan? Ikhlaskanlah niat awak. Tak ada cerita ikhlas pun dalam surah Al-Ikhlas. Jadi apa maksud surah Al-Ikhlas? Tuan-tuan rasa kenapa? Dia ada cerita ni. Ya, saya cari je. Saya rasa macam malas nak baca dia punya satu-satu ni. Saya cuba nak simpulkan dia. Okay. Surah Al-Ikhlas dinamakan ikhlas kerana datang daripada perkataan akhlasa, iaitu membersihkan, menyucikan. Jadi membersihkan daripada apa? Akhlasa tu, ikhlas tu, akhlasa, yukhlisu, ikhlas. Kalau kita belajar bahasa Arab, dia punya wazan lah. Wazan akhlasa, yukhlisu, ikhlas. Membersihkan, menyucikan, akhlasa. Jadi ikhlas tu maksud dia menyucikan sebenarnya. Jadi kalau orang yang ikhlas, maksud dia menyucikan niat dia segala-galanya, tak ada orang ni, tak ada sebab ni, tak ada sebab ni, lillahi ta'ala. Jadi ikhlas juga maksud dia, kalau surah ini maksud dia membersihkan semua akidah daripada syirik. Sebab tu datang surah Al-Ikhlas. Dia bersihkan semua benda. Kalau orang tanya Tuhan tu macam mana? Tuhan tu dia ada God the Father, God the Son, lepas tu Holy Spirit. Ada 3 contohnya kan. Kristian tak, ikhlas dia bersihkan daripada semua. Itu maksud yang pertama Al-Ikhlas.
Maksud yang kedua, dimurnikan kerana untuk dirinya. Okey. Yang kedua, maksudnya Allah hanya cerita dalam surah ni, ikhlas maksudnya tak ada unsur apa-apa melainkan diri dia sahaja. So ada dua sebab para ulama kata, satu dia bersihkan daripada syirik, yang kedua surah dinamakan surah Al-Ikhlas kerana Allah hanya ceritakan, dia tak ada campur-campur cerita ni pasal orang lain, tak ada. Kalau tuan-tuan tengok, qul huwallahu ahad, Allahu as-samad, semua cerita pasal dia. Itu maksud surah Al-Ikhlas. Okey, itu maksud surah Al-Ikhlas. Okey, seterusnya Syekhul Islam tadi, kalau saya ulang balik dan telah masuk di dalam ayat ini apa yang Allah Ta'ala sifatkan dengannya dirinya di dalam surah Al-Ikhlas, allati ta'dilu sulusal Quran, yang menyamai surah Ikhlas tadi itu dengan 1/3 Al-Quran. Jadi para ulama cuba apa maksud 1/3 Al-Quran. Jadi ramai juga berpendapat pahalanya seperti sebab hadis Nabi SAW yang cerita surah Al-Ikhlas ni sama dengan 1/3 ni, bukan ada orang reko-reko, tak ada. Nabi beritahu, Nabi kata ayajizu ahadukum ayyaqra'a sulusal Quran fi lailah, adakah seseorang kamu tak larat nak baca 1/3 Al-Quran pada waktu malam? Lalu mereka para sahabat kata, kaifa ya Rasulullah, macam mana nak baca Rasulullah 1/3 kan? Qala Allahu ahad, Allahu samad, ta'dilu sulusal Quran. Bacalah Allah ahad, Allah samad, itu bersamaan dengan 1/3 Al-Quran. Jadi itu datang daripada hadis Nabi 1/3. Tetapi saya nampak ada satu tafsiran yang lebih menarik berkenaan 1/3 Al-Quran ini. Berbanding pahala 1/3 Al-Quran ni okeylah, boleh jadi itu juga salah satu maksud dia, pahala. Nabi tak kata pun 1/3 tu apa, pahala ke apa kan. Tapi ada yang mentafsirkan maksud Nabi tu, syarahkan maksud Nabi tu 1/3 tu sebab para pengkaji Al-Quran kata Al-Quran ni dia tak lari daripada 3 benda. Apa dia yang pertama? Yang pertama, Allah dalam Al-Quran dia hanya ceritakan tentang diri dia. Allah akan cerita la ilaha illahu huwar rahmanur rahim. Dia tidak ada melainkan, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan dia. Dialah yang penyayang. Allah akan cerita pasal diri dia. Dalam Al-Quran ni sama ada Allah cerita tentang diri dia ataupun dia akan ceritakan tentang makhluk. Kejadian manusia, kejadian jin, makhluk-makhluk yang lain, cerita-cerita kisah-kisah umat terdahulu, dia cerita tentang makhluk yang dibuat kesimpulan. Dan bahagian yang ketiga, sama ada Allah akan cerita tentang hukum hakam. So 3 benda ni saja. Dan kalau kita tengok balik, kalau kita buat para pengaji ni lah, saya tak ada lah, para pengaji ni simpulkan balik 1/3 Al-Quran tu memang kesimpulan dia memang cerita tentang Allah. Kalau kita simpulkan, kita kumpulkan semua ayat tu, hampir 1/3 itu cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa Allah? Di mana Allah? Berapa lama Allah menciptakan langit dan bumi? Contohnya, semuanya tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, maksud qul huwallahu ahad yang menceritakan tentang Allah tadi tu, maksud surah itu sama macam maksud 1/3 Al-Quran. Jadi itu antara tafsiran yang menarik juga tentang surah itu 1/3 Al-Quran. Maksud daripada Al-Quran itu sebenarnya nak cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita menguasai siapa Allah, kita dah boleh faham 1/3 Al-Quran. Okey. Itu maksud 1/3 Al-Quran. Jadi kita nak masuk kepada haitsu yaqul. Dah masuk apa? Dah masuk? Okey, kalau dah masuk kita berhentilah sebab kita baru nak masuk tafsiran surah Qul huwallahu ahad. Okey, tak apalah. Jadi kita berhenti dulu. Nasallallahu ta'ala an yanfa'ana bima sami'na wa an yaj'alana hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.